capacity. Dan yang ketiga adalah haba pendam tentu, kita panggil latent heat. Dan yang keempat, kita maybe akan ada sikit-sikit lah hukum gas. Okay, bahasa Inggeris dia gas law. Okay, so dalam bab 4, haba, awak akan ada 4 benda ni saja outline dia. Maksudnya, waktu pergi maksimum pertama, mata tentu, haba pendam tentu dan hukum gas. Okay, boleh faham ke situ? Faham outline dulu. Lepas tu baru kita go the next one. Okay, yang pertama, okay, boleh saya padam? Nak salin kan salin, boleh salin kat situ. Nak salin cepat, boleh salin kat situ. Okay, boleh saya padam ni? Semua everyone boleh saya padam? 5, 4, 3, 2, 1. Masih hukau pula buat. Okay, padam Okey, sepanjang ni, saya akan buat muatan haba tentu. Siapa yang dah masuk kepada open house hari tu, saya ada cerita pasal muatan haba tentu, betul tak? Kuis tiga parade apa semua tu. Okey, so tuan, apa yang awak kena tahu, hari ni kita akan masuk lebih detail muatan haba tentu. Muatan haba tentu ni, yang masuk open house hari tu, ingat lagi tak muatan haba tentu ni macam mana? Dia macam ni. Dia ibarat setiap objek dia ada kuantiti haba yang tersendiri untuk menjadi panas. Boleh faham kat situ? Dia mempunyai kuantiti haba tersendiri untuk menjadi panas. Sebelum ayat contohnya macam ni. Janganlah macam apa sebenarnya sama sifat macam ni. Berat korang berapa? Berat korang berapa? Sebut sikit ni anak-anak sekalian. Berapa berat anda semua? Hai, guys, saya faham bulan Ramadan dah habis, bulan raya kan. Boleh tak jangan menipu? 35 kg menipu benar kat situ. 45 kg menipu lagi. 44 menipu. Okeylah. Macam ni. Saya rasa korang dah confuse dengan berat korang. Raya tak banyak sangat. Macam ni. Kita compare berat kita lah. Okey, berat korang 80 kg. Obvious. Berat korang obvious 80 kg. Berat saya contohnya macam 45 lah berat idea kan. Dari berat idea so 45. So ada 80, ada 45. So bila saya nak panaskan, siapa yang cepat panas? Mestilah 45 kilo. 45 kilo. Sebab saya, kuantiti saya sikit. Saya perlukan haba yang sedikit untuk menjadi panas. Kalau yang macam berat awak semua 80 kilo tu, tapi raya pun dah jadi 120 kilo, dia perlukan banyak haba. Awak perlukan banyak haba. Sebab jisim awak tinggi. Awak perlukan banyak haba untuk jadi panas. Macam tu lah konsep. Itu konsep muatan haba tentu. Awak kena faham itu dulu. Oh, kalau saya benda tu nak cepat panas, muatan haba tentu dia kena rendah. Kalau kita nak dia lambat panas, muatan haba tentu dia kena tinggi. Boleh faham tak? Ambil idea dulu. Jangan belajar apa sebut-sebut dong. Faham? Ambil idea dulu. Okey, so saya tanya semua orang kat sini. Adakah awak faham? Adakah awak faham semua? Guys, komen sikit. Macam mana? Muatan haba tentu ni kuantiti haba yang diperlukan setiap objek untuk menjadi panas. Maksudnya 45 kilo, 80 kilo. 45 kilo kuantiti haba jisim rendah. Maka muatan haba tentunya pun rendah. 80 kilo, muatan haba tentu awak jisim awak tinggi. Muatan haba tentu awak pun tinggi. Maksudnya awak perlukan banyak haba untuk jadi panas. Saya perlu sikit haba untuk jadi panas. Maksudnya kalau kita panggang dulu kita, saya panggang awak, panggang saya. Saya akan panas dulu. Panas. Tapi awak macam macam chill guys, chill. Kena panas sikit. Lebih kurang macam tu lah di situ. Okay? Alright, so itu idea ya. Okay, so kita tengok apa benda pertama yang akan ditanya. First step, dia akan tanya pasal definisi. Definisi akan masuk lah, benda sama. Okay, so saya nak awak macam ni. 1 degree Celsius, 1 kg. Dalam exam, pemeriksa dia akan tengok jawapan awak. Nak tahu betul ke tak betul, dia akan tengok ada 1 degree Celsius, ada 1 kg. Jawapan awak dikira betul. Macam mana godam ayat sikit, godam ni macam ni je. 1 degree Celsius ni apa? Masalahnya pensel warna biru ke semua? Biru juga. Okey lah. Maksudnya, kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 degree Celsius untuk 1 kg bahan. 1 kg objek ataupun 1 kg bahan. Boleh faham macam tu? Itu definisi. Part 1. Definisi. So, kita ada 1 degree Celsius, 1 kg. Macam tu lah cerita dia. Okey. Apa kira lagu tu? Clear. Okey. Sekejap. Alright. Go to the next one. Kita rasa cepat sejuk muatan haba tentu tinggi ke rendah? Apa dia buat macam ni je. Tengok dulu sini. Alright. Yang kedua. Kita formula bab kedua. Okey, nombor 1 korang tahu definisi. Okey, ini adalah nombor 1. Nombor 2, formula. Formula apa nak pakai? Saya bagi siap. Yang pertama, kalau awak jumpa kata kunci. Okey, senang je. Kelas awak kena tengok. Nak buat soalan haba ni is very easy. Awak nampak je kata kunci, pakai formula tu. Tak jumpa kata kunci, jangan pakai. Okey, contohnya macam ni. Kalau kata kunci yang pertama, kita nampak perkataan muatan haba tentu, kita akan pakai formula Q equal to MC theta. Okey, ini adalah formula yang awak akan pakai. Which is the first one, Q merupakan tenaga haba. Unit dia adalah joule. J. Alright. Yang kedua, ini adalah jisim. Unit dia adalah kg. Yang ketiga, C, itulah muatan haba tentu. Okey, last one. Ni, ini kita panggil apa? Ini kita panggil theta. Theta ni kita panggil apa bahasa ni? Perubahan suhu. Sekali lagi, formula QMC theta. Okey, saya minta kesemayaan anak-anak sekalian. Guys, everyone, tolong salin dahulu. Okey, sebelum awak go to betul-betul detail, awak salin. Kita akan go to nota, 2 kali division. Awak tengok nota boleh salin dulu. Fahamkan yang dekat depan dulu. Saya akan susun one by one apa yang awak kena tahu secara detail. So, yang pertama awak tahu definisi, kedua awak mesti tahu formula. Formula apa? QMC theta. Q tenaga haba, unit adalah joule. M adalah jisim, unit kg. C muatan haba tentu. Unit panjang sikit, tak apa. Ignore dulu. Theta perubahan suhu. Change in temperature. Okey, saya nak tanya sikit. Perubahan suhu ni kira macam mana? Tolong saya sikit. Perubahan suhu kira macam mana? Tolak apa yang tolak apa? Suhu apa?
apa kita panggil? Suhu awal, suhu akhir tolak awal. Okey, Hurin, okey let's go. Lagi. Okey, lagi. Fatih, Hurin, masuk open house hari tu ke? Oh, okey, very good. Very good. Di sini. Nak abang dekat apa? Okey, disebabkan suhu akhir tolak suhu awal. Alright. Fizik kita sedikit berbeza dengan kimia. Kimia sebab awak ada endotherma dengan exotherma. Termokimia lah. Tapi fizik kita nak tahu direct saja. Ni macam laki lah. Laki direct je. So fizik kita nak tahu direct saja. So saya nak tahu berapa perubahan suhu. Okey, kalau awak tengok buku ataupun kadang-kadang dia tulis apa tau? Suhu akhir tolak suhu awal. Betul tak? Suhu akhir tolak suhu awal kan? Suhu akhir tolak suhu awal. Saya bagi tahu awak macam ni. Saya ada cawan. Cawan ni saya panaskan dulu. Masa awal suhu dia, okey dia panas, tengah panas ni. So suhu dia adalah 70 darjah Celsius. Lepas saya sejuk, dia dah jadi 30 darjah Celsius. Sekarang ni tolong bagi tahu saya berapakah theta dia? Berapa theta dia sekarang? Berapa? Macam mana awak kira? Tolong terima kikat. Awak kira tadi suhu akhir tolak suhu awal. Awak kira suhu akhir tolak suhu awal. Kalau ini awal, ini akhir. Awak akan buat macam ni. 30 tolak 70. Dapat berapa? Negatif 40 darjah Celsius. Dapat negatif, apa jadi waktu exam? Dua kepala macam ni kepala kan? So, saya temui cara macam ni. Boleh tak? Okay, what if kalau dapat case macam ni, awak ready punya kepala. So, awak buat macam ni. Betul-betul buat macam ni. Sorry. Okay, sorry. Inside out. So, kalau kehilangan tenaga bukan negatif S, betul? Betul. Secara kimia betul. Ya, kita panggil exothermal lah. Tapi untuk fizik, sorry bang, tadi salah setting dia. Okey, untuk fizik kita nak tahu perubahan saja. Kita tak nak tahu dia kehilangan ke ataupun kita nak tahu berubah apa. So, awak buat macam ni. Suhu besar tolak suhu kecil. Tolong pegang betul-betul. Besar tolak kecil. Kat situ. So, are you guys clear? So, hampa semua clear kat situ? Boleh faham? Besar tolak kecil. Sebab saya nak tahu berapa banyak suhu tu berubah. Yalah, 70 jadi 30. Berubah berapa? 40. Macam mana kita buat? Besar tolak kecil berubahlah. Daripada besar jadi kecil. 40 berubah. Macam tu. Sebab dalam fizik kita tak tanya kenapa dia dapat negatif 40. Kita tak perlu jelaskan negatif 40 darjah Celsius kerana air telah kehilangan haba. Adakah suhu negatif? Ada lah. Mestilah ada. Dalam kimia, negatif melambangkan kehilangan. Positif melambangkan absorb. Betul tak? Negatif hilang. Kalau positif, absorb. Dia lebih kurang macam tu. Tapi dalam fizik, saya nak tahu berapa banyak berubah. Simple. Besar tolak kecil. Habis situ. Alright. Are you guys clear kat sini dengan formula? Dekat formula ni senang. Tetapi orang akan tendensi untuk buat kesilapan yang mana? Kat theta dia. So bila dapat negatif, saya tengok ramai student dia akan jadi pening kepala macam betul ke saya dapat jawapan negatif ni betul ke macam salah je. Saya kata pakai formula betul, jumpa kata kunci, pakai formula betul tak? Betul. Calculation ganti masuk semua betul. So jawapan awak semestinya betul. Cuma dekat theta, ramai orang silap kat theta. Rupanya dia confuse. Macam dapat negatif lah. So awak buat macam tu je. Okay, boleh faham macam tu Alright. So are you guys clear macam tu? So kita ada Q ikut dengan MC theta. Sekali lagi saya ulang balik formula yang akan dipakai adalah Q equal to MC theta. Tapi kena tengok kata kunci. Dalam soalan ada jumpa kata kunci, pakai. Tak jumpa kata kunci, jangan pakai. So, awak tengok kat sini kata kunci dia apa? Muatan haba tentu. Dalam soalan awak nampak perkataan muatan haba tentu, pakai. Tak jumpa, jangan pakai. Macam tu je, okey? Alright, so ni kata kunci dia. Itu kata kunci dia. Apa boleh faham lagu tu? Boleh faham tak? Boleh faham? Okey, saya nak tambah satu lagi sikit je formula. Okey. Aku tak ingin. Alright, formula kedua ni formula A. Formula B. Formula B, kalau awak jumpa perkataan power, kuasa. Unit kuasa what? Guys, unit kuasa what? Unit kuasa what? Okay guys, faham Unit kuasa what? Unit kuasa what? Cepat, unit kuasa what? Unit kuasa watt. Okay, unit kuasa adalah watt. Faham kat situ So, kalau nampak kata kunci dalam soalan awak, let's say lah dia bagi 300 watt. So nampak dia watt macam ni, awak akan pakai Q equal to PT. Di mana Q adalah tenaga, P adalah kuasa yang unit watt dan T adalah masa. Bila saat. So jelah.
Okey, boleh faham? Awak ada setakat ni dua formula telah diajar kepada awak. Formula pertama adalah Q equal to MC theta. Formula kedua Q equal to PT. Saya ulang balik, bila nak pakai Q equal to MC theta, bila ada kata kunci dalam soalan tu muatan haba tentu. Yang kedua, bila nak pakai Q equal to PT, bila ada kata kunci Q equal to bila ada kata kunci kuasa ataupun yang something watt macam ni. Okey, boleh clear lagu tu? Saya kalau part saya bab haba ni memang saya akan bedah satu per satu. Saya takkan tinggal satu pun, takkan satu tercicit. Dia mesti very detail, one by one. Sebab tu awak nampak macam ni, lamanya stick kat formula ni. Tak, saya akan betul-betul bagi tahu apa yang student selalu buat salah, apa yang student selalu miss out. Macam tadi, suku besar atau suku kecil kan. Kalau saya bagi tahu macam ni, siapa suka orang akan ingat akhir tolak awal untuk fizik. Akhir tolak awal. Betul, kimia semua. Betul, tapi untuk fizik tak, kita awal. Macam tu. Okay, alright. So, okay, hampa clear dekat situ, dengan formula dulu. Saya nak teruskan kepada konsep pula. Dah okey ke kat sini? Sekejap saya nak charge phone jap. Dia nak tukar, asyik pakai iPhone ni, asyik bateri je. Pakai Samsung lah. Okay. Alright, so ni angle saya ni. Okay, Jun. Alright, cuba Jun. Hey, Jai. So, dah settle. Nyanyi lagu Tameng sir untuk ni. Saya pernah dengar lagu tu, lagu masa sekolah dulu. Kiru pati, kiru le. Weh, sedap babe. Saya nyanyi sedap, bau masuk chorus. Kiru pati, kiru le. Okeylah. Alright, so okay. Alright, so boleh saya padam ni? Right, come on. Sir, apa muatan haba dengan apa muatan haba tentu? Apa beza muatan haba dengan muatan haba tentu? Tak susah pun macam ni. Muatan haba, kuantiti haba. Kita tak tahu berapa banyak. Kalau muatan haba tentu, kita tahu berapa banyak diperlukan. Macam saya dengan korang 80 kilo, saya dah tahu. Berat korang 80.5 kg. So haba tu saya kena supply ikut 80.5 kg. Saya tak boleh bagi ikut 45 berat saya. Tak boleh, tak cukup untuk korang. Kena panas lagi. Macam tu cerita tadi. Itu masuk muatan haba tentu dengan muatan haba. Contohnya macam kelas ini. Saya let's say lah, saya perlukan dalam 200 ml ataupun 200 joule tenaga haba untuk panaskan dia, memang 200 joule je. Kalau saya kurang tak panas lah. Itu masuk muatan haba. Tapi tak payahlah fikir sangat muatan dengan muatan haba tentu. Korang just ingat muatan haba tentu berapa, dia memang spesifik. Sebab tu saya terus masuk kepada chapter ni, muatan haba tentu. Okey, apa clear kat situ? Boleh faham? Alright. So kalau boleh faham, boleh saya padam. Betul tak? Chapter ni saya perlukan apa yang penting. Betul-betul penting, pegang betul-betul. So apa tengok pertama definisi. Semua dah clear definisi ya. Mesti akan tanya kita dalam exam. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 darjah Celsius untuk 1 kg bahan. Habis. Kedua, formula. Bila nak pakai formula ni? Q equal to MC theta. Tolong saya, bila nak pakai? Bila soalan tanya pasal muatan haba tentu. Ataupun soalan tu mention perkataan muatan haba tentu. Pakai. Tak jumpa ni, jangan pakai. Settle. Kedua, formula power, kuasa watt. Kalau awak jumpa kata kunci kuasa watt macam ni, awak pakai Q equal to PT. Habis. Okey. Bila saya boleh padam ya. Tuai pagi antara masa. Besok jangan. Berlalulah sudah. Okey. Habis dekat situ. Okey. Alright, saya nak masuk pada konsep pula. Konsep dia senang je. Okey, muatan haba tentu. Okey, saya nak buat apa macam ni lah. Saya macam ni ya. Okay, first saya nak tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang mati ataupun dengan siapa-siapa. Saya just for fun benda ni. Tengok betul lah. Everyone chill lah. Just for fun. Awak ingat macam ni. Orang kurus dengan orang tak kurus. Orang kurus dengan orang tak kurus. So, jisim siapa lagi tinggi? Jisim dia tinggi. Jisim dia rendah. Ini jisim dia tinggi. Okey, bila saya panggang, orang kurus cepat panas. Awak faham macam ni je. Kalau cepat panas, cepat sejuk. Kalau sini, lambat panas, lambat sejuk. Yalah, contohnya dia kat sini dia absorb sampai 500 joule. Dia dah panas dah. Kat sini dia kena absorb sampai 1000 joule. Separuh. So bila saya panaskan 500, panas tak yang ni? Dia tak panas lagi lah sebab baru separuh. Dia perlukan 1000 tapi baru 500. So dia tak panas lagi. Dia relax je kat situ. Okey. So tacuk lah lukisan saya. Awak kena faham. Ini adalah lukisan seorang orang fizik. Oh Allah.
Tacuklah lukisan seram yang gemuk tu macam sepula You are very wrong. Very wrong. Saya lukis ni saya. Okey. Tapi sir, kenapa orang yang badan besar cepat berpeluh? Okey, itu manusia lain cerita. Saya kata ini andaian. Orang kena tulis andaian juga. Andaian. Anggapan dia. Maksud dia ibarat macam orang kurus, orang gemuk. So kalau orang kurus cepat panas, cepat sejuk. Orang gemuk lambat panas, lambat sejuk. Macam tu cerita dia. Maybe orang badan besar ni cepat berpeluh, tak juga. Manusia lain cerita. Saya kata ini andaian. Orang kena tulis andaian juga. Andaian. Anggapan dia. Maksud dia ibarat macam orang kurus, orang gemuk. So kalau orang kurus cepat panas, cepat sejuk. Orang gemuk lambat panas, lambat sejuk. Macam tu cerita dia. Kat situ. Maybe orang badan besar ni cepat berpeluh, tak juga. Dia ikut orang sebenarnya. Kawan saya kurus, berpeluh juga. Peluh jantan keluar juga macam tu. Ikut orang kot saya rasa. Adalah, ada ni stereotype fikir macam tu. Tak boleh. Orang ni. Dia ibarat macam ni lah. Cepat panas, cepat sejuk. Lambat panas, lambat sejuk. Boleh ingat macam tu? Boleh ingat tak? Maksud dia apa? Kalau dia kata cepat panas, cepat sejuk, dia awak buat yang macam ni. Memerlukan sedikit haba untuk menjadi panas. Di kat sini, memerlukan banyak haba untuk menaikkan suhu ataupun saya guna kata menaikkan suhu lah senang sikit. Untuk menaikkan suhunya. Yang ini menjadi untuk menaikkan suhunya lah senang sikit. Menaikkan suhunya. Macam ni you faham kat situ. So I guess clear dekat situ. Itulah tadi bahasa Inggeris tak dekat situ kan. Okey, bahasa Inggeris dekat sini kita panggil kat sini low specific heat capacity. So dekat sini kita panggil high specific heat capacity. Okay, so this is low specific capacity, high specific capacity. Ini maksud dia, okay, dia kata need less heat to increase its temperature. Dekat sini pula dia kata need more heat to increase its temperature. Macam tu. Okey, ada dua benda kena faham sekarang ni. So kita ada yang pertama, kalau muatan haba tertentu rendah, perlukan haba yang sikit untuk jadi panas. Kalau muatan haba tertentu tinggi, perlukan banyak haba untuk menjadi panas, menaikkan suhunya. So saya nak faham macam ni, cepat panas, cepat sejuk. Lambat panas, lambat sejuk. Dalam arti kata lain cepat koyak yang ni lah. Siapa cepat koyak? Yang cepat panas, cepat sejuk ke lambat panas? Siapa yang cepat koyak? Yang cepat panas ke lambat panas? Yang lambat panas. Okey. Alright, so lebih kurang apa? Yahudi, yang Israel tu. Ni lah yang Israel ni, yang cepat koyak ni. Hashtag koyak yang ni. Yang hashtag koyak ni yang ni. So nampak je Israel tu macam kali, muatan haba tertentu dia adalah rendah. So inilah cepat koyak dia yang ni lah. Hashtag dia. Hashtag. Alright. In the sense of humanity, you kena ini adalah Israel. Okay. Koyak betul kan? Tadi baca-baca dah mencatat senjata. Tiba-tiba serang orang balik. Sama mati tu. Okay. Alright. So dah faham konsep. Semua orang dekat sini, satu orang pun tak nak tercicir. Tolong bagi tahu faham ke tak faham konsep muatan haba tertentu sekarang. Komen je. Jangan risau, saya akan ulang balik. Okay, crystal clear. I hope everyone crystal clear. So you dah tahu definisi, you dah tahu formula, dan yang ketiga, you dah tahu konsep dia. Macam itulah ceritanya. Tak ada lagi. Saya akan bagi very detail. Ada lagi detail. Ada lagi very detail nak abang ke apa? Ada lagi detail. Sabar saya. Belum habis lagi. Ada detail. Boleh copy. Tolong copy dulu. Copy dulu guys. Copy lah copy. Copy lah copy. Copy ya, copy. Adalah tengok kat situ. Saya tak tahu lah sedih dengan zaman sekarang. Macam saya bukan pelan kat situ. So kepada semua student, don't ever give up, okay? Even saya kita tahu kita mungkin berada dalam
PKP, tapi saya tak nak semua orang rasa macam down sangat lah. Tolong kita jangan lemah sangat macam tu. Okey. Okey, boleh tengok nota sekarang. Kes ni banyak sekolah nak buka ke? Saya rasa tak sekolah mungkin tak boleh buka lagi lah. It's very high risk right now. Now government is tengah berbincang sama ada nak PKP penuh ataupun tak PKP penuh. Tapi jangan risau. Awak ada macam platform lah, okay, online, macam MC Plus. This is very good platform. Kalau berlaku zaman dulu, MC Plus tak ada, student-student pun nanti bercicir juga dekat situ. Betul? Alright. Okay guys, so kita keep fighting, so jangan give up. Alright? So sekarang ni, dah faham ke belum dekat sini? Habis muatan haba tentu. Habis, betul-betul habis muatan haba tentu kat situ. Alright? Okay, kejap lah. Alamak, saya nak charge phone. Oh. Sekejap, jangan start. 5, 4. Mana entah Zoom ni. Okay. Minta maaf guys tadi. Okay, so mari kita tengok nota kita. Okay, nota kita tengok muka surat 6 guys. Tengok muka surat 6 sekarang semua. Okay, so bila tengok muka surat 6, kita ada yang pertama, muatan haba tentu. So everyone here, are you guys ready untuk muka surat 6? Buka nota, tengok muka surat 6, bab haba. So yang pertama kita ada ditengok. Okay, semua dah ready ya? Can you say ready? Okay guys, everyone say ready? Guys say ready, kalau dah ready, tulis komen sikit ready. Okay, alright. Saya nak semua orang betul-betul follow rapat. Saya tak nak sorak betul-betul. In English, Malay, both ready ya. Okay, kita ada the first one, muatan haba ataupun heat capacity. Jangan risaulah. Just awak assume muatan haba tentu ataupun specific heat capacity. Okay, terdapat objek yang kekal panas lebih lama daripada objek lain kerana kebolehan setiap objek menyimpan adalah berbeza. Kebolehan ini dipanggil muatan haba objek itu. Maksudnya, itulah orang kata. Ya, contohnya macam ni kan, dia perlukan banyak haba. So, bila panas, lamalah dia bersimpan haba tu sebab quantity haba dia banyak. Kalau macam ni, dia perlukan sikit je. So, bila dia nak sejuk pun jadi sikit lah. Dia cepatlah sejuk. Okay. So, okay, dekat sini, nombor 2, objek dengan muatan haba yang besar akan mengalami kenaikan suhu yang kecil apabila menyerap haba. Nombor 3, objek dengan muatan haba yang kecil akan mengalami kenaikan suhu yang besar apabila menyerap haba. Maksudnya cepat panas. Itu yang saya cakap tu. Kadang-kadang ayat pening. Tapi saya nak awak faham summary je. Cepat panas, cepat sejuk. Lambat panas, lambat sejuk. Okay. Boleh tak saya nak awak terus okay, saya nak awak tengok kat bawah dia campuran. Okay. Apabila dua bahan suhu berbeza berada pada sentuhan terma, bahan yang mempunyai suhu lebih rendah tinggi akan membebaskan haba yang diserap oleh bahan yang mempunyai suhu lebih rendah. Kemudian barulah kedua bahan itu berada dalam keseimbangan terma. Tenaga haba yang diserap oleh bahan sejuk adalah sama dengan tenaga dibebaskan oleh bahan panas. Tak payah tengok situ. Saya nak awak tanda star dekat nombor 3 untuk surat 7. Okey, dengan daya tiada kehilangan haba persekitaran. Gariskan, bulatkan perkataan tiada kehilangan haba kepada persekitaran. Jumlah tenaga terlibat adalah tetap sama. Ini dikenali sebagai keabadian tenaga. Okey, tak apa. Saya dah jelaskan Q = MC data. Formula dah faham situ kan? Okay, boleh saya nak jump sikit? Definisi muatan haba tentu. Saya nak semua orang, okay, for your information, saya ambil nota ni pada buku Pan Asia. This is very good book, reference book for you. Okay, so tengok the first one. Lengkapkan raja di bawah tentang muatan haba. Okay, the first one definisi, apa dia? 1 degree Celsius 1 kg. 1 degree Celsius 1 kg. 1 degree Celsius 1 kg. Ingat tak? Haba yang diperlukan, heat needed to increase temperature by 1 degree Celsius for 1 kg object. Alright, the next one, kita ada simbol dia C. Unit dia joule per degree Celsius, and then the formula is CQ over temperature lah, change of temperature data. Okay, tapi saya tengok muatan haba, saya nak awak betul-betul fokus dekat nombor 2. Definisi 1 degree Celsius. Sorry ya, tadi bukan muatan haba tentu. Dekat jawapan awak tadi 1 degree Celsius 1 kg untuk muatan haba tentu nombor 2. Joule per kilogram per degree Celsius simbol adalah CQ over M theta. Tak berlafaz. Sorry to say tak berlafaz. Tak berlafaz, okay? Okay, the next one. Okay, the next one, saya nak awak tengok pada aplikasi muatan haba tentu. Okay, very good, this one. This one, Cikia is very light, this one. Cikia very light, this data.
You tengok betul-betul. Cik Kia, Cik Kia erase everything on the whiteboard. And then Cik Kia will lukis the kuali in the whiteboard. You see why Cik Kia like this very much. Okay. Macam ni. Alright. Cik Kia, dia ada ni, dia ada kuali, Cik Kia ada kuali sekarang ni. Dia ada kuali, ni tangkai dia kan, tangkai dia. Ni, orang jangan tak faham ni, kat sini. Okey, pertama kita ada pemegang. Ni pemegang angle. Lepas tu kita ada badai. Oh, badai kuali itulah. Okey. Yang ketiga kita ada tapak dia. Okey, so macam mana nak buat benda ni? Okey, mari kita buat kat sini. Yang pertama babe. Pemegang. Muatan haba tentu rendah ke tinggi? Muatan haba tentu rendah ke tinggi? Kalau pemegang. Muatan haba tentu tinggi ke rendah? Okey, sebelum kita buat soalan, saya nak semua orang faham satu benda. Kalau cepat panas, muatan haba tentu rendah. Kalau lambat panas, muatan haba tentu tinggi. Kalau cepat panas, muatan haba tentu rendah. Kalau lambat panas, muatan haba tentu tinggi. Okey, so pemegang, kita nak cepat panas ke lambat panas? It's very easy. Lambat panas. So, muatan haba tentu tinggi ke rendah? Tinggi. Okey, so pertama awak akan tulis muatan spesifik high, spesifik capacity. Muatan haba tentu tinggi. Sebab dia kenapa? Alright, sebab supaya pemegang tidak menjadi panas. Dia lah bukan cerita lama kan? Cik Kia pegang lama tu kat situ. Bukan apa lama tu. Alright, so saya nak awak fokus pada dua ni sahaja. Kata banyak 4-0 tu, tapi saya nak fokus pada dua benda saja. Pemegang muatan haba tentu tinggi. Kenapa? Supaya pemegang tidak menjadi panas ataupun lambat. Tidak ataupun lambat. Dulu diterima. Tidak ataupun lambat menjadi panas. Okey, kedua, badan, body periuk tersebut muatan haba tentu tinggi ataupun muatan haba tentu rendah? Kamu nak masak Maggi. Masak Maggi kat tengah malam. Wih, sedap juga Maggi. Maggi pun Maggi soto ayam. Sedap. Okey, kita. Alright, so muatan haba tentu tinggi ke rendah? Indomie tak. Okey, so kita ada pasti simpan. Low specific heat capacity. Alright, low specific capacity. Kenapa? Supaya periuk menjadi panas dengan lebih cepat. So that the pot will become hot faster. Itu reason dia. Okay. Saya nak tanya korang, apa jadi kalau korang bagi periuk dekat mak korang tu, yang muatan haba tentu dia tinggi? Apa jadi? Terus mak awak tak mengaku anak lepas tu kan kat situ. Husna, awak bukanlah anak mak lagi selama ni. Kenapa mak? Kerana awak telah beli periuk yang badan dia muatan haba tentu tinggi. So, ni sabar tu. Rupanya mak awak pun tahu fizik. Rupanya mak awak pun masuk kelas fizik. Kelas saya lah, tak tahu. Cikgu, saya nak tanya sikit. Anak saya ni, itulah saya tengok dia beli periuk muatan haba tentu tinggi. So, korang kat rumah tu tolonglah apply fizik. Pergi kat dapur, lambat masak. Tanya mak beli periuk muatan haba tentu tinggi ke ni? Baru bawa cakap, bergunanya hantar ke kelas fizik MC kelas. Macam tu lah kat situ. Oh, mak kenapa awak cakap macam tu? Kerana mak saya tengok ni lambat panas kat situ. Maka mak harus membeli yang tapak ni muatan haba tentu tinggi ke rendah? Tapak ni muatan haba tentu tinggi ke rendah? Si, you guys dah pandai dah nak buat. Si, awak ada konsep, awak senang nak buat. So, muatan haba tentu rendah. So, supaya tapak periuk menjadi lebih cepat panas. Ada orang jawab supaya makanan dapat dimasak dengan cepat. Betul. Jawapan tu betul. Tak salah. Jawapan tu betul. Memang betul. Jawapan tu betul. Tak risau. So, inilah jawapan korang. Inilah konsep untuk muatan haba tentu. Muatan haba tentu untuk kuali cegek makia. Saya nak tambah sikit. Sikit dia item dia. Dia ada item satu item ni. Kita panggil ketumpatan periuk. Density of the pot. High ke low? Ketepatan dia, kuali cari awak dengan periuk ni, dia ketepatan tinggi ke rendah? Semua rembo this way to be. Okay, tinggi. Lagi jawab lah guys, jawab. You are free. You are living in a free country. Dan awak bebas untuk bersuara. Sedangkan saya awak bebas. Bagi tahu jawapan awak. Ramai ada jawab ketepatan rendah, ada jawab ketepatan tinggi. Mana satu guys? Tinggi dan rendah tak boleh orang jawab satu tinggi ataupun rendah. Itu sahaja. Rendah. Lagi. Rendah, tinggi. Mana satu baik? Okey, cerita macam ni. Macam ni saya bagi awak contoh, awak tentukan. Yang betul lah. Ketepatan saya lebih rendah berbanding awak. Tadi kita compare GCM kita kan. Ketepatan saya lebih rendah berbanding awak. So, apa jawapan awak? Come on guys, apa jawapan awak? So, bagi tahu saya sekali lagi, periuk ni kita nak ketepatan tinggi ke rendah? Sir, saya masih tak dapat. Okey, ketepatan ni berkaitan dengan GCM. Underground punya cara sikit, dia tak very macam go straight to physics. Tapi this is kind of very underground sikit di pemahaman. Ketepatan berkaitan dengan berat.
Apa maksud ketepatan? Darjah 1 dah belajar, okey? Sorry. Form 1 dah belajar, okey? Darjah 6 dah belajar tu. Ketepatan bermaksud form 1 kan? Tengok letak nanti. Saya dah soal semua. Nanti buang masa. Fahami dulu. Saya nak awak fahami dulu. Ketepatan berkaitan dengan berat. Ketepatan berkaitan dengan berat. Sekali ya. Ketepatan berkaitan dengan berat. So, periuk ni awak nak ketepatan tinggi ke rendah? Ketepatan tinggi ke rendah? Tolong jawab. Semua orang dekat sini, ketepatan periuk tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah? Jawapannya, saya bagi tadi siapa? Ketepatan berkaitan dengan berat. Kalau ketepatan tinggi, berat. Kalau ketepatan rendah, ringan. Macam tu. So, apa? Let's say lah kuprum ke, ada aluminium ke, apa semua kita pakai. So, let's say lah tapak kita pakai kuprum. Kuprum paling cepat panas, bukan benda rendah. Okay, boleh salin. Periuk tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah? Jawapannya, saya bagi tadi siapa? Ketepatan berkaitan dengan berat. Macam tu. So, sampai hati yang beli periuk jadi kat mahal tu. Periuk ni nak beli kat mak berat-berat ke ringan-ringan? Cuba beli periuk berat-berat kat mak. Apa hang beli berat-berat ni? Macam mana masalah sakit tangan dari situ? Nanti mak datang macam ni kan. Berat dari situ. So, mak macam mak belajar fizik kan. Cakap, apa hang bagi ketepatan tinggi ni punya periuk? Macam itulah. So, senang nak lompang orang. Ingatlah senang nak lompang orang. Yang berat tu susah. Okey, so ketepatan rendah. Supaya periuk ringan. Okay. For your information, kali ini soalan ini nampak macam lain. Tapi sebenarnya dia dalam keluar exam sama ada 4 markah ataupun kalau soalan itu panjang sikit 10 markah. Ini merupakan soalan esei awak. Tak susah pun. Tapak, badan, pemegang, ketepatan. Benda ni dia akan tanya. Biasa dia akan tanya. Dia kata tapak ni nak pakai apa? Let's say lah kuprum ke ataupun aluminium ke apa semua kita pakai. So let's say lah tapak kita pakai kuprum. Kuprum paling cepat panas, bukan benda rendah. Dia boleh salin. Dah salin ke guys? 5 minit saja untuk saya padam sekarang. Awak 5 minit saja untuk kita habiskan kelas kita. Dah salin ke belum? Okey, boleh saya teruskan? I'll give you 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, terus ya. Alright, kita go to the next one. Okay, maka seterusnya kat bawah tu, prinsip kerja dalam sistem penyejukan enjin kereta. Dia kalau soal hebat sangat dia akan minta macam mana air menyejuk enjin kereta. Kedua, kalau tidak, saya tak faham lah yang jisim padu tu sir. Jisim padu mana? Jisim padu? Jisim tadi mana maksudnya apa? Oh dah, jisim rendah muatan haba tentu rendah. Jisim tinggi muatan haba tentu tinggi. Jisim rendah muatan haba tentu rendah, cepat panas, cepat sejuk. Kalau jisim tinggi, muatan haba tentu tinggi dan dia lambat panas. Itu saja. Boleh faham? Allahu Akbar, Allah. Siapa yang tanya tadi? Okey, siapa yang tanya tadi? Bersilau pula mata saya tadi. Alright, saya harap dapat menjawab soalan awak. Okey, kat sini soalan ni, okay, give me 2 minutes je. Soalan ni kita panggil dalam enjin kereta. Enjin kereta, buka kereta, enjin. Kat dalam enjin tu, enjin sentiasa panas. Satu kita letak air, kenapa tak pakai minyak? Kenapa tak pakai air? Kenapa mesti pakai air? Kenapa pakai air? Kenapa tak pakai minyak? Cepat, kenapa pakai minyak? Kenapa pakai air? Okey, jawapan dia, air mempunyai muatan haba tentu tinggi ke rendah? Tolong saya. Air mempunyai muatan haba tentu tinggi ke rendah? Enjin kereta, air, okey, enjin kereta panas, betul tak? So, kita letak air kat dalam enjin kereta tu. So, muatan haba tentu kita pada tinggi ke rendah? Muatan haba tentu air adalah tinggi.
Sebab apa? Air tu dia bertindak sebagai ejen penyejuk enjin. Maksud dia kita letak air dekat sekeliling kat dalam enjin tu. So enjin tu panas, tapi disebabkan muatan haba tertentu air tu tinggi, dia perlukan lagi banyak haba untuk jadi panas. So enjin tu panas, dia tak rasa apa-apa lah kat situ. Sebab tu dia masih mampu menyejukkan enjin. Kalau tu kita pakai air, sebab apa? Muatan haba tertentu air adalah tinggi. So I guys clear buat I guys clear kat situ? Tak apa, saya buat lagi, jangan lontar, saya buat. Saya dah faham dulu. Dalam enjin kereta kita pakai enjin penyejuk apa dia? Air. Kenapa? Muatan haba tertentu air adalah tinggi. So air memerlukan banyak haba untuk menjadi panas dan enjin kereta menjadi lambat panas. So apa clear lagi tu? Semua orang clear lagi kat situ? Jawab Sat, ni orang tanya ni. Orang berkira betul yang orang tanya. Clear tak clear? Okay, so I guess clear benda tu. Alright. So okay, pegang betul-betul lah. Saya akan kupas one by one. Detail kita akan masuk setiap satu. Sampai awak rasa cerita haba ni kacang ben goreng. Itu yang kita betul-betul nak buat dekat situ. Okay? Alright. So next week kita akan habiskan muatan haba tertentu. Kita akan buat